وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat, mukminin mukminat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, sebelum kita meneruskan pengajian kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah kerana hanya sanya dengan pertolongannya dan keizinannya kita diberikan sekali lagi ruang untuk meneruskan pengajian kita pada malam ini. Kita sampai kepada bab yang ke-20, muka surat 224. Ukuran tubuh, buruknya rupa dan keadaan penghuni neraka. Itu kita punya tajuk kita malam ini, iaitu berkaitan dengan sifat tubuh, fizikal, besarnya badan dan juga tubuh ahli neraka, buruknya wajah ataupun muka ahli neraka dan keadaan mereka di dalam neraka. Hadis yang pertama yang dibawa oleh pengarang ataupun penulis kitab kita berkaitan dengan sifat ataupun tubuh ahli neraka, yang tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 224. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau tuan-tuan boleh tengok hadis yang pertama daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga ada di dalam Sahih Muslim. Hadis yang kita akan baca ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga ada di dalam Sahih Muslim. Ma baina mankibai al-kafir masiratu thalathati ayyam lirrakibil musri' atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Hadis ni tuan-tuan, dia mensifatkan besarnya tubuh badan ahli neraka. Disebut oleh para ulama, apabila manusia masuk ke dalam neraka, salah satu daripada perubahan yang berlaku kepada manusia dari segi saiz. Ada yang menjadi begitu besar dan ada yang menjadi begitu halus, kecil. Tapi kita tengok dahulu hadis yang pertama. Ma baina mankibai, jarak di antara dua bahu. Ni bahu bahu kanan, yang ni bahu kiri. Ma baina mankibai, di antara dua bahu ni. Bahu ni nak pergi ke bahu ini masirah, jarak perjalanan dia tu jauh, nak sampai daripada bahu kanan ke bahu kiri, sejauh perjalanan
salasati ayyam, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Jarak dia bukan orang berjalan kaki. Dia kata hang mai KL naik apa? Naik kapal terbang. Lama mana? 45 minit. Cepatlah. Yang hang dia kata aku naik kereta dalam 7 jam jugalah. Jadi kenderaan yang kita guna itu memberi kesan kepada apa? Kecepatan kita bergerak. Maksudnya semakin hebat, semakin kuat kenderaan yang kita guna tu, semakin cepatlah untuk kita sampai, betul tak? Yang 3 hari 3 malam ni jalan kaki ke, berlari ke apa dia? Tuan-tuan boleh bayang, bukan 3 hari 3 malam saja. 3 hari 3 malam ni ditempuh oleh ar-rakib al-musra', penunggang kuda yang sangat laju. Maksudnya 3 hari 3 malam tu naik apa? Naik kuda. Zaman Nabi tak ada lah nak sebut kereta api, nak sebut kapal terbang ni, sebut kuda lah. Dan kuda ni menggambarkan kelajuan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tera naik kuda pun macam tuan-tuan pergi Mekah ha? Dulu naik kapal laut berbulan-bulan. Naik kapal terbang pun bukanlah cepat pun, 10 jam, 8 jam juga. Artinya apa? Cuh. Kapal terbang saja pun dah 8-9 jam. Artinya memang kedudukan tempat tu cuh. Jadi dalam hadis ni tuan-tuan, dia memberikan gambaran betapa besarnya. Pasal apa dia sebut bau? Pasal apa dia sebut bau? Kalau kita perasan, bau ni menjadi ukuran kepada saiz, betul tak? Kita ukur baju ke ukur apa? Seluar kita tak tahu nak. Tuan-tuan tarik tak tahu nak. Tak tahu? Bau. Pitak ke belakang kan. Oh ni padan ni besar kan. Ni daripada sini nak sampai sini ni 3 hari. Baru sampai. Itu pun naik kuda yang laju. Kalau jalan kaki, tah 3 tahun. Tah 30 bulan. Jadi ini suatu gambaran bahawa manusia yang masuk ke dalam dan neraka berbeza daripada keadaan asal. Sebab itu kita pun, tuan-tuan pun, apabila diizinkan oleh Allah Azza wa Jal masuk ke dalam syurga, adakah sama dengan sifat fizikal kita? Tuan-tuan, kalau masuk ke dalam syurga, yang pertama wajah seperti Badr, bulan yang bercahaya. Artinya orang yang masuk dalam syurga ni, satu, Allah telah ubah. Nanti kita tengok sikit. Sifat dia dah tak sama. Dia dah jadi elok, dah jadi cantik. Maksudnya bila kita masuk ke dalam syurga, kita masuk ke dalam neraka, akhirat esok bukan dalam bentuk asal kejadian kita. Dia berbeza. Dari sudut rupa paras, orang yang masuk syurga putih bersih, munawwar, kan? Bercahaya, nur, seperti bulan yang terang, berseri-seri. Lagi tuan-tuan dengar apa lagi orang yang masuk syurga ni? Syabun,
tidak ada sifat tua. Tidak ada orang yang masuk ke dalam syurga berkeadaan orang tua. Orang tua tak ada. Yang kata sifat orang tua yang lemah, yang orang kata apa, yang itulah sifat orang tua tu tak ada. Semuanya di dalam keadaan yang gagah perkasa, dalam keadaan muda belia. Berbeza tak? Berbeza. Itu juga yang berlaku kepada ahli neraka. Jadi kita tak masuk macam ni. Kita tak masuk dalam bentuk ini, sifat ini, fizikal ini. Berbeza. Kalaulah bahu ke bahu pun 3 hari baru nak sampai, tentulah tangannya, perutnya, badannya, rangkanya, giginya, lidahnya, kepalanya, kulitnya tentulah besar. Pasal orang ni bila dia besar satu benda, dia akan besar semualah, betul tak? Orang yang halus dia akan halus semua. Tuan-tuan bisa tengok ke orang yang badan dia besar, kaki dia kecil? Taklah kan. Ada tu ada, tapi dia panggil apa? Terpencil. Ada 1-2 kes. Tapi manusia ni kalau badan dia besar, yang lain pun akan besar. Bila kita tengok orang yang gemuk, dia akan gemuk badan dia, rangka dia besar, kaki dia pun besar, semua besar, berisi. Contoh, dia pakai baju tak padan, dia pakai seluar padan, ada? Apabila satu orang besar, dia kata baju ni tak padan dah, badan aku besar ni, tapi seluar duk padan lagi. Mana? Dengan seluar-seluar dengan kaki-kaki pun dah jadi besar. Artinya bila Nabi SAW sebut satu sifat daripada ahli neraka, mangkibai, artinya keseluruhan batang tubuh ahli neraka itu membesar. Membesar ni pula ada 2 tafsiran. Ada 2 tafsiran. Ini menarik. Satu tafsiran, dia besar ni sebab apa? Satu memang, okey, bagi mudah fahamnya, satu memang Tuhan jadikan dia besar. Tuhan tukar, transform dia jadi besar. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebab apa orang yang masuk neraka ni kita bagi jadi besar? Tuhan bagi jadi besar pasal apa? Pasal apa dijadikan gigi dia? Sekejap kita akan tengok, ada hadis tuan-tuan tengok gigi dia besar mana. Tu hadis nombor 2 tu. Tuan-tuan boleh tengok besar mana dia punya gigi geraham dia. Misal Uhud. Uhud. Gigi geraham besar Uhud. Uhud dah Uhud. Uhud ni bukit yang paling besar di Madinah. Silsilah Jabal Uhud. Dia Uhud ni dia macam bersambung. Tuan-tuan boleh Google lah, boleh Google tengok Uhud. Yang Nabi kata Uhud pahala qirat tu, pahala orang yang salat jenazah tu. Gaham, gigi dia besar. Pasal tu tuan-tuan tengok budak-budak gigi besar ke gigi kecil? Gigi budak-budak kecil ke besar? Kecil pasal apa? Pasal dia kecil, gigi susu, mulut kecil, gigi kecil, lidah kecil. Mai kita yang gigi kekal ni, yang dah tua ni, gaham besar, gigi besar, pasal kita besar. Jadi kalau dia punya gigi geraham dia besar bukit Uhud, dia punya mulut besar mana? Pasal gigi duduk dalam ke duduk luar? Bila duduk dalam, benda yang duduk luar tu mesti besar daripada benda duduk tak boleh masuk. Macam mana gigi yang besar Uhud tu nak masuk dalam mulut, nak duduk ni?
Artinya mulut dia besar. Bila mulut besar, muka kena besar, badan kena besar. Kemudian kita tengok pula hadis yang kedua. Dia kata apa lagi? Selain daripada gigi geraham atau naba, ataupun dia punya gigi taring dia, ataupun dirsul kafir, gigi geraham, au nabul kafir, atau gigi taring orang kafir itu mithlul Uhud. Gigi taring atau gigi geraham tu sebesar bukit Uhud. Wa ghilazul jildihi masirah thalathati ayyam. Kulit dia pun tebal. Kulit dia tebal. Tebal kulit ni. Kulit tebal ni, kalau tuan-tuan perasan, apa kelebihan kulit tebal? Kulit tebal ni, apa kelebihan kulit kita tebal? Kulit tebal ni, kelebihan dia sebagai pelindung. Orang yang kulit dia kerah, kulit dia kasar, kulit dia dah kuat, dia tak berasa apa sangat lah. Macam tuan-tuan duk pergi cucuk jarum kan, tuan-tuan duk pergi cucuk jarum, kulit kalau lembut berasa lah. Tapi kalau kulit tuan-tuan yang memang kasar apa ni, silap hari bulan, jarum patah. Okey, saya nak cerita apa? Kulit dia saja 3 hari, dia punya tebal kulit tu 3 hari baru nak sampai dia punya tebal dia tu, tebal kulit dia tu. 3 hari tak banyak tu. Baik. Soalan kita, untuk apa Allah Ta'ala jadikan kulit setebal itu? Untuk apa Allah Ta'ala jadikan orang sebesar itu? Kata Al-Imamun Nawawi rahimahullah, hadha kulluhu likaunihi ablagha fi ilamihi, wa kullu hadha maqdurun lillahi ta'ala, yajibu al-imani bihi li ikhbaris sadiq bih. Tu dalam syarah Sahih Muslim. Tuan-tuan dengar apa Al-Imam Nawawi kata. Al-Imam Nawawi kata, hadha kulluhu likaunihi ablagh min fi ilamihi. Tuhan jadikan, bila kita baca dia besar tu, Tuhan jadikan semua itu supaya ablagha fi ilamihi, supaya dia boleh rasa sakit itu dengan sebenar-benar sakit. Ablagha fi ilamih, supaya dia boleh rasa betul-betul, supaya bila Tuhan bakar esok, betul-betul dia terseksa. Api dunia ni, tuan-tuan tahu api dunia ni bakar kita, tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan biasa pergi tengok macam mana orang-orang kafir diuruskan. Okey, di setengah tempat mereka bakar pakai apa? Kayu. Saya tak tahu mesin tu dia panggil apa, incinerator ke apa, saya pun terlupa. Dia ada satu mesin tau, satu mesin, dia akan masukkannya jenazah kita ni, dia akan tolak masuk dalam mesin tu lah. Puk, dia tutup. Hanya dalam beberapa second, saat saja, puk, apa dia jadi abu. Sat dia tolak masuk dalam apa di tempat bakar tu, dalam beberapa saat selesai jadi abu. Sat dia bakar, tarik keluar mai kutip abu, bolam bekas. Jadi kalaulah kita dimasukkan manusia ke dalam neraka Allah dengan sifat kita yang kecil halus ni, tak rasa, terbakar hangus, kelai cerah saatnya.
Maka kata Al-Imam Nawawi, semua ini Allah Ta'ala besarkan liqaunihi ablagha fi ilamihi. Ini Allah Ta'ala jadikan besar ni supaya bila dia bakar esok, dengan rasa yang, tuan-tuan, bila kulit kita tebal, dia nak terbakar tu, dia ambil masa tak? Ambil masa tak? Kulit kalau tebal nak terbakar ambil masa tak? Pasal itu tuan-tuan, kita rebus daging dengan kita rebus ikan lain tak? Beza tak? Okey, kita bagi contoh masakan. Ayam dengan isi ayam dengan isi daging mana tebal? Tuan-tuan, ini bukan isi neraka, ini isi dunia. Ayam bila kita rebus cepat ke lambat? Cepat, pasal isi dia lembut. Ayam kita rebus lah dah empuk, dah lembek, dah relai. Kita buat sup ayam kan. Tapi kalau daging yang tebal tu, daging lembu tu, kita kena rebus lama baru dia empuk. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita besar ni bila masuk itu, supaya pembakaran itu pembakaran yang sepadan dengan tubuh kita. Orang kata padan dengan api tu. Tuan-tuan boleh faham tak? Tu dia. Tu kata Al-Imam Nawawi. Walaupun tidak masuk akal, mana kita boleh tak logik, tak masuk akal orang sebesar itu. Tapi kata Al-Imam Nawawi, hadza maqdurun lillahi ta'ala. Ini semua di bawah kekuasaan Allah. Ini semua Allah Ta'ala boleh jadikan. Dunia dia boleh jadikan orang ada. Saya baca bila tu ada jenazah 200 kilo. Manusia 200 kilo, jenazah 200 kilo terpaksa diuruskan oleh pertahanan awam. Allah Ta'ala, kita tengok kadang-kadang dia jadikan satu orang tu, kita tengok yang main apa? Gusti tu kan, yang main wrestling tu, besar-besar badan. Kita tengok tu dia. Dan kalau tuan-tuan pergi sebelah Afrika, dia punya orang tinggi-tinggi, besar-besar. Tuan-tuan pergi Mekah kan, orang Melayu, Nusantara, Indonesia ni macam tu ya, tergolek. Pasal tu orang Melayu memang tak akan boleh nak picu Hajarul Aswad. Mudah-mudah ha. Mari orang-orang negro tengok ke badan tu dia punya langut. Kita ni dia kepik dengan celah ketiak dia. Pup, tolak itu. Kan? Allah Ta'ala jadikan dengan kuasa dia. Lepas tu kata Al-Imam Nawawi, kita wajib apabila membaca hadis-hadis yang begini, yang mungkin kadang-kadang tak masuk akal, bila kita bayang tu dia punya gigi, besarnya gigi dia, tebalnya kulit dia 3 hari, 3 hari baru nak sampai, besarnya dia punya bau. Munasabah kan ni? Kata Al-Imam Nawawi, yajibu al-imani bihi li ikhbaris sadiq. Kita wajib beriman, wajib kita percaya dan kita yakin bahawa benar-benar Tuhan boleh buat, kerana hadis ataupun khabar ini diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam orang tanya. Orang tanya apa? Dia kata syaitan diperbuat daripada api. Allah Ta'ala nak azab dengan api. Bolehkah benda tu jadi? Api nak dibakar dengan api, boleh ke? Allah Ta'ala dengan kekuasaannya, dia boleh azab walaupun syaitan itu daripada jenis api. Saya tak tahulah betul tak betul apa dia ni kisah ni, tapi saya cerita apilah. Kisah ni bukan berkait dengan logik. Api, syaitan diperbuat daripada api. Bakar dengan api neraka agak-agak sakit tak? Katanya ditanyakan kepada satu orang ulama lah. Saya pun tak sempat nak tengok cerita ni asal usul dia. Agak-agak ulama ni jawab macam mana? Tuan-tuan bisa dengar tak cerita ni? Cerita lah, bukan hadis, cerita. Katanya, dia tanya dekat ulama ni, dia kata kita ni duk dengar kata Allah akan azab syaitan. Syaitan ni jin ni dicipta daripada api.
Muk masuk dalam api nak jadi apa? Maka dikatakan ulama ni pun tak jawab. Bukan tak reti jawab, tapi nak bagi dia ni ketahuan bagi. Maka ulama ni pun telah pergi ambil seketui tanah. Dia uli tanah tu, buatlah macam ketui batu. Apa dia buat agak-agak tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan lah, tuan-tuan teka bila. Bukan dosa, kan masuk neraka. Dia telah tengalung as-sa'il yang tanya tadi. Dia ambil ketui tanah tu, dia paling. Kawan tu pun menjerit, sakit lah. Dia kata, apa sebab tengalung saya? Dia kata, manusia ni diperbuat daripada apa? Hang tu daripada apa? Dia kata, Allah Ta'ala jadikan manusia ni daripada tanah. Yang aku tengalung hang ni pun tanah. Tanah dengan tanah nak sakit apa? Ini dari sudut ma'qul, dari sudut logik akalnya. Tanah, bila kena tanah, sakit tak? Tak sakit lah. Tanah dengan tanah. Tapi dia menjerit, dia sakit. Dia kata sakit lah, kena ketui batu, ketui tanah. Tuan-tuan, ini dari sudut akal. Allah mengatasi akal manusia. Sebab itu perkara-perkara yang berhubung dengan akhirat, berhubung dengan syurga, neraka, asas perbincangan kita, Allah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Kadang-kadang bila kita baca benda tu tidak mungkin ataupun tak masuk akal, tak logik, itu hanya pada akal manusia, tidak pada kemampuan Tuhan. Tidak ada yang menahan kemampuan Tuhan. Itu kita kena percaya. Okey, jadi dapat lah. Sat lagi tu tuan-tuan duk balik lemah perut, duk balik penin. Hei, pelik ustaz cerita. Besar sungguh kan. Bigfoot, gorila pun tak besar ni. Memang besar. Sebab nak bagi, kata Al-Imam Nawawi, nak bagi padan, nak bagi dia rasa azab tu. Macam ni lah tuan-tuan, kita nak tibai anak kita kan. Kalau anak yang kecil-kecil anak ni, kecil-kecil anak ni kita tibai dengan apa kan, dia berasa lah pasal dia kecil. Tapi kalau mai besar ni, dia kena pakai rotan yang padan sikit lah kan. Dulu dia kecil, kita bagi dengan penyangkut baju, lekat balok. Bila dia mai umur besar, kita bagi dengan penyangkut baju, pecah penyangkut baju tu. Pasal dia dah besar. So kata Al-Imam Nawawi, esok ni bila Tuhan nak tibai tu, nak bagi dengan cakok neraka tu, kalau dengan tubuh kita ni tak payah cakok tu, cakok dunia pun relai lah, maka dia bagi besar supaya kena kan. Ini baru padan. Okey, pasal tu kalau tuan-tuan biasa masuk bilik guru disiplin, dia ada banyak peringkat rotan tu. Dia ada rotan, habis rotan tu, dia tengok orangnya, hang ni tak padan ni, betih main bola. Betih anak anjing tu sama besar dengan betih kita. Anak anjing dia panggil tu. Yang ni paha. Dia punya betih tu sama besar dengan paha kita. Orang bersukan lah, orang bersukan punya, tuan-tuan orang bersukan punya betih. Tu dia. Hak tu kalau bagi sikit-sikit punya rotan tak padan, dia tak rasa. So tuan-tuan kena bayang itu. Kan? Okey. Andaian yang kedua, tafsiran yang kedua, yang dia jadi besar ni pasal apa? Agak-agak tuan-tuan, satu kita dah faham dah, besar tu pasal nak bagi padan dengan siksaan tu. Yang kedua, pasal apa dia besar? Pasal apa dia? Pasal apa tubuh ahli neraka jadi besar? Agak-agak tuan-tuan pasal apa? Tuan-tuan cuba tengok. Ini satu tafsiran. Saya rasa menarik tafsiran ni. Sebahagian pihak kata besarnya tubuh ahli neraka itu kerana kesan daripada seksaan yang dia kena. Okey. Baru ni saya pergi satu tempat, ada satu orang dia patah kaki.
Tuan-tuan, orang patah kaki ni kita boleh tengok tahu mana? Apa yang akan jadi bila kaki tuan-tuan patah? Tuan-tuan tak pernah patah? Kena patah lah sekali. Dia akan jadi bengkak. Kan? Dia kata tengok kaki saya patah. Oh, patut duk tengok bengkak. Maka tafsiran yang kedua, besarnya atau membesarnya tubuh ahli neraka itu kesan daripada seksaan, bakaran, pukulan. Tuan-tuan tengok nak, satu orang kepala dia terhantuk, apa jadi? Dia bengkak, dia bincut. Dia jadi besar ke tak? Pegang-pegang pasal apa kepala hang besar sebelah ni? Terantuk. Kita tengok kaki dia, kan? Patah. Kena patah tu bengkak. Artinya apa? Tubuh kita ni akan jadi besar. Gigi kita akan jadi kembung. Pasal apa? Pasal kesakitan yang kita tanggung. Itu pahaman kedua. Allahu Akbar. Pasal itu bila badan kita tuan-tuan bengkak, besar, kan? Tiba-tiba jari kita jadi besar, kena ketik ke, kena gigit ke. Tiba-tiba perut kita jadi kembung. Pasal apa? Mesti something ni sakit. Besar badan kita tu, kan? Ada orang tuan-tuan tengok dia jadi satu macam. Pasal apa? Kesakitan itu kesan daripada kesakitan yang dia tanggung. Jadi kata sebahagian pihak, besarnya ahli neraka itu, bengkaknya itu, dan besarnya tubuh badan dia itu kerana terbakar dan terseksa dengan azab di dalam neraka. Itu tafsiran yang kedua. Nampak? Okey. Kemudian kita tengok satu lagi. Tadi kita dah tengok bahu. Kita dah tengok dia punya apa? Gigi. Kita dah tengok dia punya kulit. Sekarang tuan-tuan tengok satu lagi, dia punya lidah. Lidah ahli neraka ni. Kalau tuan-tuan boleh tengok, ada dia bawa muka surat berapa yang cerita tentang lidah ahli neraka. Tuan-tuan tengok muka surat 228, hadis Ahmad dan Tirmizi meriwayatkan daripada Abdullah ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lidah dia pula. Tadi kita dah dengar tentang saiz bahu dia. Kita dah dengar tentang saiz gigi dia, geraham dia, gigi taring dia. Kita dah dengar tebal kulit dia. Kita ambil satu lagi, iaitu lidah dia. Kalau tuan-tuan boleh tengok pada lidah ahli neraka ni. Okey. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut macam mana keadaan dia. Nabi kata, innal kafir yajurru lisanahu yawmal qiyamah min wara'ih qadra farsakhain yatawatta'uhu an-nas. Itu apa yang disebut di dalam hadis ni. Nabi kata sesungguhnya pada hari kiamat nanti lidah orang kafir akan diseret keluar sepanjang 2 farsakh. Tu dia punya panjang lidah dia. Lidah dia tuan-tuan. Seperti mana yang disebut di dalam hadis ni. Farsakh ni disebut oleh para ulama 2 farsakh. Lidah dia 2 farsakh. Mana kita duk tahu farsakh? Farsakh ni apa? 1 farsakh 5.5 kilometer. 1 farsakh bersamaan dengan 6 kilometer lah, senang. Takriban lebih kurang 6 kilometer. 2 farsakh. Tuan-tuan pergi ukur daripada masjid kita pergi sampai mana? 12 kilometer. Kan ingat tuan? Daripada tuan-tuan pergi ukur jalan, daripada Masjid Baruh ni sampai mana? Tuan-tuan ukur tarik tengok 12 kilometer. Lisan, lidah ahli neraka.
Tu. Ditarik keluar. Tarik keluar. Tarik. 2 farsah, 12 kilometer. Tu dia. Kita tak betul dia kata tadi. Sebab tu Imam Nawawi dia sebut, dia pasak dah awal-awal. Iman wajib. Wajib beriman. Pasal apa? Li ikhbaris sadiq bih. Kerana telah dikhabarkan oleh as-sadiq Nabi. 12 kilometer. Kalau orang tanya tuan-tuan berapa panjang lidah ahli neraka? 12 kilometer berdasarkan hadis ni. 2 farsakh. Lebih kurang lah 12 kilometer. Tu dia. Sampai kena kira kilo dia punya lidah, bukan sentimeter lah. Kan, nampak? Dan dia jadi macam mana? Yatawatta'uhu an-nas. Lidah itu setelah ditarik keluar yang begitu panjang, dipijak-pijak, boleh naik duduk atas lidah tu. Punyalah panjang dengan besar. Yatawatta'uhu an-nas. Orang naik duk pergi lompat pijak atas lidah dia. Kita tak boleh bayang dia punya besar, dia punya panjang, dia punya tebal. Itu yang tuan-tuan dengar gunting tu. Lidah kalau lagi tebal kita gunting lagi lama nak putih, lagi sakit. Itu tujuan dia. Tuan-tuan, saya cerita sikit. Kita pergi cabut gigi. Gigi yang paling teruk kita nak cabut ni gigi apa? Gaham kan? Gaham. Gigi besar-besar ni kita cabut sikit lah pasal dia kecil. Dan dia orang kata apa, dah lah kecil, dia duduk di hujung. Jadi sakit dia tak sakit sangat. Tapi kalau kita pergi cabut gigi gaham, dia tak boleh cabut, dia kena operate. Pasal apa? Pasal gigi tu besar. Dan dia duduk dalam. Dia berakar. Jadi bila kita baca hadis-hadis ni, kita tahu dah, dengan tebalnya lidah tu, dengan besarnya lidah tu, artinya bila api nak bakar, dia akan ambil masa nak bakar. Dia akan lama baru nak habis. Bila nak gunting baru lama nak putus. Jadi tuan-tuan boleh bayang tak? Dengan lamanya dia bakar, dengan lambatnya nak putus, apa yang dia tanggung? Kesakitan dan kepedihan. Tapi kalau kata sak putih dah. Tak ada rasa apa. Macam tuan-tuan kan, kadang-kadang ada potong apa ke, terputih. Tak rasa. Pasal apa? Cepat. Dia kena bagi lambat. Hirih tu bagi lambat. Gunting tu bagi lambat. Bakar tu bagi lambat. Baru dia terseksa. Ini yang Allah sediakan untuk ahlun nar. Ahli neraka, minal jin wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Sakit di dunia ada akhirnya. Sakit di dunia ni ada penamatnya. Sakit di dunia ni ada tempohnya. Sakit di dunia ni ada masanya. Tuan-tuan, sakit, saya pun sakit. Ada orang demam, ada orang batuk, ada orang sakit macam-macam sakit. Tapi semua kesakitan dunia yang kita tanggung akan berakhir. Habis sangat tuan-tuan, ditutup dengan kematian. Habis sangat satu orang bila dia sakit, penghujung dia apa dia? Kalau tak lega, kalau makan ubat tak lega, operation tak lega, ikhtiar tak lega, koknu tak lega, rawatan nu tak lega, rawatan ni tak lega, kampung, bandar semua tak lega. Akhirnya apa dia? Akhirnya mati. Mati selesai, betul tak? Sakit tak lagi mati? Tuan-tuan, kesakitan manusia akan berakhir. Pasal itu kematian ni Nabi sebut istirahat. Lalu satu jenazah orang Islam yang beriman, Nabi kata dia telah berehat. Nabi sebut tuan-tuan kepada orang yang nak mati, dia telah berehat. Kematian adalah kerehatan, istirahat untuk kita. Kita kadang-kadang tengok orang sakit mati, kita rasa satu ketenangan, satu rahmat untuk dia. Allah Ta'ala telah tamatkan kesakitan dia. Betul tak? Tetapi akhirat, neraka adakah mati? Kita bacakan hadis yang Allah Ta'ala bila masuk neraka, bila masuk syurga, Allah panggil apa lah kali? Dah masuk syurga, dah masuk neraka, Allah Ta'ala panggil seekor kambing, kibas. Allah tanya ahli neraka, ni apa dia ni?
Depa nampak kambing tau. Kambing. Yang ada depan mata depa tu kambing. Tapi tanya ahli neraka, apa dia ni kambing ni? Ahli neraka kata tu mati. Ahli syurga kata tu mati. Pasal apa depa semua pakat kenal? Pasal apa depa tak kata kambing? Pasal apa depa kata mati? Pasal semua pakat jumpa dah. Betul tak? Semua pakat, ada yang tak jumpa lagi. Semua dah mati, semua dah bisa nampak. Kemudian Allah sembelih kambing tu, tak ada lagi kematian. Tuan-tuan bayangkan, kesakitan dunia, kesakitan yang kita tanggung, ada penamat. Tapi di akhirat, itu yang kita akan sambung dalam kuliah minggu depan. Allah tukar ganti, silih berganti, tidak ada penghujung. Tak ada penghujung. Kok minggu ni bakar, minggu depan cuti, bulan depan habis, hujung tahun ni selesai. Tak ada. Tak ada hari, tak ada masa, tak ada bulan, tak ada tahun. Abadan abadah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tuan-tuan sikit sebanyak yang dapat kita kupas malam ni memberikan ketakutan dan kesedaran serta keinsafan kepada kita daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah dalam tempoh masa dan waktu yang diberikan. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.